Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, video kali ni video yang sangat special sebab video ni Aceh nak malu sebenarnya. Video ni Aceh nak hadiahkan kepada Abang Jo, si pelipul Lara dan juga keluarga JSPL. Aceh nak ucapkan terima kasih sebab promote Aceh punya channel dan kongsi dengan keluarga JSPL. Dan keluarga JSPL yang datang subscribe dan komen, bagi komen-komen yang positif, komen-komen yang macam really make my day tau. Thank you so much. Aceh doakan keluarga JSPL dan juga Abang Jo si pelipul Lara ni sentiasa bahagia dunia dan akhirat. Amin. So for keluarga JSPL, this is for you. Cerita kali ni, cerita ni special sikit sebab dia satu part je, dia tak banyak part. Dan cerita ni Aceh jumpa sebab kawan Aceh kongsi dengan Aceh. And cerita ni bagi Aceh special sebab dia memberi pengajaran yang sangat besar. Cerita dia bermula macam ni. Pada zaman dahulu, pada abad ke-18, di mana di Itali ada satu negeri kecil ni lah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya dan sangat dihormati. Dia ni ada seorang isteri dan juga anak. Dia ni ada segalanya, tapi segalanya ni pun tidak cukup untuk memenuhi nafsu dia sebagai seorang lelaki. Jadi dia ni bangsawan ni, kita panggil Duke lah. Kalau macam bangsawan kan selalunya dia ada title Duke. Okay, si Duke ni dia ada skandal dengan anak tukang kebun. Pada satu hari, Duke ni dikejutkan oleh berita di mana anak tukang kebun ni mati. Mati sebab lahirkan seorang anak. Jadi dia sebagai orang yang skandal dengan anak tukang kebun ni, tahulah kata tu anak dia. Jadi sebab nak jaga maruah dia sebagai orang yang dihormati dan orang bangsawan, dan tak maulah keluarga dia ni tahu kata dia ni ada skandal dengan anak tukang kebun. Jadi anak yang diserahkan kepada dia tu, dia bawa pergi ke satu tempat ni, macam satu bandar kecil ni. Dekat bandar tu dia ada istana dia sendiri. Kira istana ni memang tak ada siapa lah duduk. Istana kira terbengkalai lah. Jadi dia tinggalkan anak dia tu duduk sorang-sorang dekat istana tu. Kira dia buang lah anak dia ni. Dan bila seorang budak dibesarkan seorang diri, tak ada siapa-siapa dalam hidup dia, jadi dia tak tahu perbezaan hodoh dan cantik tu. So bila dia ni pergi ke pekan, orang semua hina dia. Cakap dia buruk, cakap hina gila-gila punya. Sampaikan macam layan dia macam anjing liar lah. Pukul dia. Lepas tu dia cakap lah dia ni hodoh, dia ni hodoh. Rupanya dia ni memang seorang yang hodoh. Budak ni kira budak lelaki lah. Dia ni memang seorang yang hodoh. Hodoh tu tak digambarkan lah macam mana. Sebab yelah kecantikan tu kan subjektif. Jadi budak lelaki ni dia ada rupa yang hodoh. Dan bila dilayan macam kena pukul, kena hina, and then orang cakap hang ni buruk, orang jauhkan diri daripada hang, mestilah hang sedih kan. Even kita pun kalau orang cakap baju kita buruk pun kita boleh rasa down. Ni apatah lagi orang cakap rupa hang tu buruk. Jadi disebabkan dia dapat layanan macam tu, dia ni pun kurunglah diri dia dalam istana tu, tak keluar pergi mana-mana. Tapi setiap ciptaan Tuhan tu ada kekurangan dan kelebihan dia. Jadi budak lelaki ni dia ada kelebihan menanam bunga. Dia pandai tanam bunga, dan bunga yang dia tanam tu semua lawa-lawa. Dia bukan setakat tanam bunga yang biasa tau. Kadang-kadang dia ni macam mixkan bunga tu, jadikan dia macam satu bunga yang unik. Dia macam apa, pandai kahwinkan bunga-bunga ni menjadikan macam bunga yang rare lah, macam hang tak pernah tengok. Dan dia penuhkan taman dekat istana dia tu dengan penuh dengan bunga. Memang cantik lah taman dia. Dengan macam colourful. Orang tanam bunga, kalau kita tengok bunga matahari macam dia satu ladang tu pun kita dah rasa macam cantik gila kan. Ni bayangkan satu ladang tu berbagai bunga. Jadi dia jagalah elok-elok semua bunga dia ni. Tanam elok-elok, siram elok-elok. Macam orang yang jaga harta benda lah. Kita jaga elok-elok, kita sayang dia. Macam mana dia jaga bunga dia ni, macam itulah yang dia nak daripada orang lain. Macam dia nak keinginan macam ada orang jaga dia, ada orang layan dia. Dan dia ni harap sangat yang dia ni cantik macam bunga-bunga dia ni, so that dia ni boleh rasa kasih sayang tu. Kesian. Jadi setiap hari kira dia ni mengisi masa lapang dia ni dengan menanam bunga, menjaga bunga. Itulah hidup dia. Kira dia ni memang tak pernah keluar
langsung daripada istana tu sebab takut orang layan dia macam mana dia lalui sebelum ni. Sekejap, susah lah panggil nama lelaki ni. Kita bagi dia nama lah. Kita bagi nama dia Edward. Pada satu hari, Edward ni bila dia bangun pagi, dia nak buat aktiviti dia perasan dekat tanaman bunga-bunga dia ni ada bunga yang hilang. Seolah-olah dah dicabut. Kira ada orang cabut bunga dia. Senang cerita, ada orang curi lah bunga dia. Lepas tu dia kata, siapa duk curi bunga dia ni? So dia assume macam ada orang luar lah masuk ceroboh rumah dia ni. So dia jadi macam takut. Kata, mereka ni curi bunga ke? Ataupun macam nak cederakan dia something lah. Tapi tak apalah, dia assume macam okay, tak apalah, dia buat tak tahu je lah benda ni. Dan beberapa hari selepas tu pun sama juga, bunga dia ni kerja hilang je. Jadi dia kata, tak boleh jadi ni, ada orang usik bunga aku. Yalah, sebab dia sayang kan bunga-bunga dia Jadi pada malam tu, dia ni kira macam berjaga lah, tapi dia buat-buat tidur. Lepas tu bila tengah malam, tiba-tiba ada seorang perempuan ni, wanita, masuk istana dia ni, ambil bunga dia ni kan, cabut bunga dia ni. Dan dia perasan perempuan ni baju dia macam lusuh, rambut panjang, cabut lah bunga ni, cabut. Tapi perempuan tu dia tak ambil banyak lah, dia macam ambil macam dah lah senggenggam macam tu, senggenggam ke 2 genggam macam tu lah, tapi dia tak ambil banyak lah. Jadi dia kata, perempuan ni yang duk curi bunga aku. Rupa perempuan ni kira macam kurus je, dia pakai baju putih, rambut dia macam kusut masai, muka macam comot-comot, ambil bunga dia ni. Kira memang setiap hari lah perempuan ni duk main ambil bunga dia ni. Dia kata, pasal apa perempuan ni nak main sampai setiap hari nak ambil bunga dia? Macam kalau orang curi untuk macam hiasan rumah ke apa, mestilah tunggu bunga tu layu dulu kan, barulah dia curi baru. Lepas tu kalau perempuan ni dia niat dia nak menjual, takkan dia cabut sikit, mesti dia cabut banyak. Lepas tu Edward ni kata tak boleh jadi ni, dia kena ikut perempuan ni. Dia nak tahu perempuan ni buat apa dengan bunga dia. Jadi keesokan hari tu memang perempuan ni mai ambil bunga dia, dan Edward ni ikut dia. Kira Edward ni dia pakai baju yang macam ada hoodies, kira macam baju yang tertutup lah sebab dia tak mau orang nampak dia kan. Dia ni kan hodoh, so dia jadi macam insecure lah, takut lah nanti orang nampak dia kan. Lepas tu dia ikut lah perempuan ni, dia ikut. Lepas tu perempuan ni dia macam pergi dekat satu perkampungan. Dan dekat perkampungan tu macam ada market lah. Market orang duk menjual apa semua kan. Lepas tu perempuan ni dia jual bunga yang dia ambil daripada lelaki ni. Kira dia jual tu macam tak banyak lah. Dia macam jual dalam, contoh lah macam 50 sen. Yalah sebab zaman dulu kan. Lepas tu perempuan tu dia ambil duit tu 50 sen tu, dia pergi beli roti. Dan baru lelaki tu perasan rupanya perempuan ni adalah pengemis. Dia ni kira orang susah, orang homeless. Baru dia perasan yang perempuan ni baju dia kotak, koyak-koyak, dan rupa kusut masai, muka comot. Rupanya dia ni jual bunga dia tu untuk beli makanan, untuk dia survive. Dia bukannya beli makanan yang macam nak mewah, dia beli macam sebuku roti je. So maknanya dia beli untuk survive je. Jadi bila lelaki tu dapat tahu, kata perempuan ni orang susah, jadi bila dia macam dia jadi tersentuh hati lah, jadi kesian. Perempuan ni lapar, kesiannya dia jual bunga aku sebab dia nak survive. So Edward ni balik, dia tanam bunga dia lagi banyak daripada sebelum ni. Dia tanam lagi untuk dia nak bagi dekat perempuan ni. Kata ambil lah, macam nak kata ambil lah bunga ni, hang belilah apa saja yang hang nak. Dia tanam bunga memang lagi banyak. Dan perempuan ni pun memang mai setiap hari mai ambil bunga dia ni. Bila Edward ni dia tengok perempuan ni macam ambil bunga dia kan, dia dapat rasa yang macam seronok sebab dia boleh berkongsi kecantikan bunga dia ni dengan orang lain. Tapi dia tak pernah approach perempuan ni langsung. Kira umpama macam dia ni tak wujud dekat dalam istana tu, perempuan ni pun tak tahu kata ada orang dalam istana tu. Jadi memang setiap hari perempuan ni ambil bunga dia, ambil jual, beli makanan, ambil jual, beli makanan. Lama kelamaan laki tu rasa macam dia jatuh hati dekat perempuan ni. Sebab yelah dia dapat berkongsi bunga dia ni, kecantikan bunga dia ni dengan perempuan tu, dan dia rasakan macam perempuan ni macam hati dia mulia lah sebenarnya. Sebab dia ni mencuri hanya untuk survive. Dia tak ada pilihan, dia terpaksa buat benda ni. Dan dia ni macam, perempuan ni macam bukan orang yang tamak lah, sebab dia ambil sekadar apa yang cukup untuk dia sahaja. Jadi disebabkan dia ni macam jatuh hati dekat perempuan ni, so dia ni macam nak approach lah perempuan ni. Tapi dia ni jadi takut sebab yelah dia ni kan dia rasa diri dia hodoh. Dia takut
kalau dia tunjukkan diri dia dekat perempuan ni, dia dapat layanan yang sama daripada perempuan ni macam orang lain juga. Dia takut perempuan ni hina dia takut perempuan ni reject dia, dan dia takut perempuan ni macam dah tak mau mai dah ambil bunga-bunga dia ni. Sebab dia tanam bunga-bunga ni at least macam ada purpose, bukan untuk kenikmatan dia saja, untuk kenikmatan perempuan ni juga. Jadi dia tak mau benda tu hilang, dia tak mau keseronokan dia tu hilang, dan dia tak maulah rasa macam kena reject ni. Sebab lelaki ni dia boleh rasa betapa sakitnya kena reject ni. Kena hina, kena pukul, kena layan macam sampah. Siapa tak sakit? Sakit weh. Acik yang cerita ni pun sakit. Kita ni dalam manja. Jadi disebabkan dia punya takut ni, jadi dia pun macam ada timbul satu hasrat. Dia kata dia nak buat satu bunga special dekat perempuan ni. Bunga yang memang orang kata rare lah. Dia nak macam mixkan bunga yang rare lah. Dia nak bagi dekat perempuan ni. Hang ambil lah bunga ni. Memang aku nak hadiahkan khas untuk hang, dia kata. Dia tak kata lah kat perempuan ni, macam hasrat dia lah. Jadi dia pun buatlah mix bunga ni kan. Berapa kali lah dia try, memang tak berapa nak jadilah. Mix dengan ni tak berapa jadi, mix dengan ni tak berapa jadi. Sampailah satu masa dia berjaya mixkan satu bunga ni. Bunga ni memang sangat cantik. Color dia macam color biru macam nak kata baby blue tak juga. Dia macam blue grey macam tu lah. Lepas tu hujung dekat petal dia tu macam colour purple. So colour mix dia tu macam umpama macam colour crystal lah lebih kurang. Memang cantik sangat bunga ni. Bunga ni memang rare lah. Memang tak pernah dibuat orang lah sebab dia mixkan dia sendiri. Jadi dia namakan bunga ni adalah bunga Smeraldo. Belik lidah. Smeraldo ni sempena nama pekan tu. Dia namakan Smeraldo ni sempena nama bandar yang dia duduk ni. Bandar yang dia duduk ni nama dia Lasita Smeraldo. Translate dia The City of Emerald. So lebih kurang macam nama bunga ni macam emerald macam tu lah. Smeraldo lah. Lepas tu dia tanam bunga ni, dia berjaya lah buat bunga ni banyak dekat taman dia. Dah tanam ni, dah excited dah ni kan. Memang penuh lah dekat taman dia. Bunga yang sangat unik, yang memang hang tak boleh dapat dekat mana-mana. So kalau hang jual itu kira ada value yang tinggi lah. Dia dah seronok dah nak bagi bunga ni dekat perempuan ni. Lepas tu kira hari yang patutnya perempuan ni selalu mai, tiba-tiba perempuan ni tak mai. Berhari-hari dia tunggu perempuan ni, tak mai-mai. Dia kata, macam something wrong ni. Kenapa perempuan ni tak mai? Mesti ada something happen ke apa kan? Dia kata tak boleh jadi ni. Dia keluar daripada istana tu nak cari perempuan ni. Macam biasalah dia pakailah yang coat dia tu dengan hoodie apa semua nak sorok diri dia. Dia cari perempuan ni, dia pergi perkampungan tu. Bila dia pergi dekat perkampungan tu dan dia dapat tahu kata perempuan ni dah mati disebabkan kebuluran. Bila lelaki tu dapat tahu macam tu, dia tak tahu, dia macam rasa sedih, kecewa, segala benda yang kesedihan dalam dunia ni yang dia pernah rasa sebelum ni tak boleh dibandingkan dengan apa yang dia dapat tahu sekarang ni. Jadi dia spend masa dia dekat dalam istana tu dengan fikir, kalaulah aku bagi tahu dekat perempuan ni kewujudan diri aku, apa yang aku buat dekat dia, apa yang aku ciptakan untuk dia, mesti dia masih hidup sampai sekarang. Mesti takkan jadi benda macam ni. Dia rasa menyesal gila kenapa dia biarkan kehodohan diri dia ni menjadi penghalang di mana dia ni patutnya bagi tahu kata dia ni tanam bunga ni untuk perempuan ni. Ambillah segala bunga yang ada dalam taman aku ni. Dan aku ni macam sayang sangat dekat hang. Aku dah jatuh hati dekat hang. Sebab tu aku buat bunga ni special untuk hang. Nak bagi dekat hang. Bunga yang unik, yang rare ni, yang aku ciptakan ni, kira menjadi sia-sia sebab hang dah mati. Kira hidup lelaki ni diakhiri dengan penyesalan, kesedihan yang teramat-amat sakit sangat. So itulah kisah cerita ni. Sedih kan? Bagi Aceh memang sedih lah. Macam unexpected kot ending dia. Tapi nak buat macam mana, setiap cerita, bukanlah semua cerita tu akan ada happy ending. Jadi kisah ni adalah kisah yang orang kata mitos ataupun legends yang mana dia tidak diiktiraf actually. Macam cerita ni kira dia tak ada full version lah. Mostly version yang Aceh baca adalah version yang sama ada orang tambah ataupun dia macam short version je cerita dia. Dikatakan cerita ni daripada buku The Wizard of Oz. Tapi bila cari dalam buku tu sebenarnya tak ada pun kisah Smeraldo ni. Cerita ni diadaptasi menjadi sebuah lagu yang tajuk dia The Truth Untold yang dinyanyikan oleh
BTS, penyanyi K-pop. Lagu ni kawan Aca share dengan Aca tau. Dia share, dia macam saja dia share, dia kata dengar lagu ni, dia punya meaning sangat deep meaning lah, dia kata. Lepas tu Aca pun dengar je lah. Tapi sebab lagu bahasa Korea kita tak faham kan, so kita baca lirik dia, baca maksud dia. Dan maksud dia memang mendalam gila. Dan Aca fall in love dengan lagu ni disebabkan lirik dia. Lepas tu Aca dapat tahu pula kata lagu ni adalah diadaptasi daripada sebuah cerita. Aca cari cerita ni, cari bagian nak gila lah. Memang research gila-gila lah. Dan Aca tak jumpa mana-mana cerita yang daripada buku ke apa ke, buku apa pun Aca tak jumpa. Dan bagi Aca cerita ni sangat special lah, sebab macam dia memberi a big lessons lah. So kalau siapa-siapa ada jumpa full version cerita ni ataupun buku cerita ni, hampa boleh kongsi dengan Aca dekat komen. Ataupun hampa ada kisah yang hampa nak share dengan Aca pun boleh komen. InsyaAllah Aca akan baca satu-satu komen. Dan kalau hampa ada pendapat tentang cerita ni pun boleh komen.